Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Adira binti Jaafar bernama matrik 2011141704. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang maksud adat. Apakah itu adat? Adat berasal dari perkataan Arab iaitu adah yang bermaksud kebiasaan, peraturan dan norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Manakala, dalam bahasa Melayu lama, adat merujuk kepada undang-undang atau hukum adat yang merangkumi kepada bidang sosial, politik, ekonomi dan undang-undang samudera. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun yang dahulu kala di dalam sesuatu masyarakat. Istilah adat itu memberi maksud yang meluas dalam situasi yang tidak terbatas. Setiap suku bangsa seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya mempunyai adat dengan pengertian mengikut kepercayaan masing-masing. Oleh itu, kita harus menggunakan dan memahami maksud bagi adat sesuatu suku bangsa serta budaya dan falsafah hidup mereka. Sekian, terima kasih. Pengenalan pantang larang. Pantang membawa maksud tegahan daripada melakukan sesuatu kerana dipercayai membawa akibat buruk. Larang pula bermaksud tegahan daripada melakukan sesuatu kerana kuat kuasa undang-undang atau perintah. Penggabungan istilah pantang larang telah membawa makna pelaksanaan sesuatu hal bagi mengelakkan manusia daripada mendapat sakit atau kecelakaan. Pantang larang ini wujud dalam sesebuah adat dan kepercayaan suatu kaum. Dalam konteks masyarakat Melayu, pantang larang terbentuk akibat kepercayaan terhadap kekuatan kuasa jahat. Masyarakat Melayu percaya bahawa pelanggaran pantang larang akan menyebabkan berlakunya kecelakaan. Ia selalunya diamalkan oleh orang-orang tua di kalangan masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan turun-temurun. Pentingnya pantang larang sebagai adat yang perlu dipatuhi jelas diungkapkan melalui pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Pantang larang yang dikenakan oleh orang tua-tua bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan di dalam kehidupan. Sebahagian pantang larang sudah menjadi amalan atau prinsip dalam kehidupan hari ini. Segala pantang larang sebenarnya diperturunkan untuk kebaikan kaum itu sendiri. Walaupun kaum Melayu, India, Cina, Kadazan dan Iban mempunyai pantang larang semasa perkahwinan, perayaan dan juga mengandung, tetapi pantang larang yang diamalkan oleh kaum-kaum adalah berbeza. Inilah menunjukkan Malaysia terdiri daripada kaum majmuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika binti Muhammad Razli, penombor matrik 2011141730. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai adat dan pantang larang bagi kaum Melayu. Antara adat bagi kaum Melayu dari segi kelahiran adalah upacara melenggang perut oleh seorang bidan. Upacara ini dilakukan kepada wanita yang mempunyai kandungan berusia dalam lingkungan 7 atau 8 bulan. Adat ini dijalankan untuk membuang geruh atau kecelakaan yang mungkin menimpa wanita hamil yang bakal bersalin dan bagi membetulkan kedudukan bayi di dalam perut. Dari segi perkahwinan pula, adat merisik merupakan budaya masyarakat Melayu. Adat ini merupakan tahap awal untuk menjodohkan teruna dan dara yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga teruna dan dengan orang tua pada pihak dara. Antara pantang larang di kalangan kaum Melayu pula adalah anak dara tidak elok menyanyi di dapur kerana dikuatiri mendapat suami yang berusia. Hal ini sebenarnya bagi mengelakkan makanan yang dimasak hangus dan rosak. Selain itu, tidak boleh makan dalam gelap, nanti makan bersama-sama hantu. Secara logiknya, makan dalam keadaan gelap boleh mengundang masalah tercekik makanan kerana tidak dapat melihat makanan yang dihidang dengan betul. Ketika mengandung pula, jangan memukul, mendera atau mencederakan mana-mana binatang kerana dikuatiri anak yang bakal lahir mengalami kecacatan. Hal ini sebenarnya bagi mengelakkan penganiayaan kepada haiwan. Malaysia bukan sahaja terdiri daripada satu bangsa, malah terdapat pelbagai bangsa. Salah satunya adalah bangsa Cina. Antara adat resam kaum Cina ialah, dari segi kepercayaan dalam agama, mereka percaya bahawa Datuk Kong, iaitu dewa, yang dikatakan dapat memberikan rezeki dan kekayaan kepada mereka yang rajin berzikir namanya. Seterusnya, dari segi kepercayaan dalam adat pula, mereka percaya pada angka yang memiliki elemen negatif dan positif. Misalnya, angka 4 membawa kepada sial kerana
kerana bunyinya C sama seperti mati, manakala angka 8 membawa kepada kemewahan dan masa depan yang cerah. Seterusnya, kaum Cina juga mempunyai pelbagai pantang larang yang mereka perlu turuti. Antaranya ialah yang pertama, pantang larang semasa kehamilan, iaitu wanita hamil dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau memukul binatang kerana risaukan anak yang dikandung akan terkena badi. Yang kedua, pantang larang semasa perkahwinan, iaitu tetamu tidak boleh memakai baju berwarna hitam atau gelap. Pasangan pengantin yang mempunyai nama keluarga yang sama tidak digalakkan berkahwin. Semasa majlis perkahwinan, terdapat upacara minum teh, iaitu pasangan hendaklah memberikan teh kepada ahli keluarga yang lebih tua sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Yang ketiga, pantang larang semasa perayaan. Orang Cina tidak melawat rumah saudara dan kawan pada hari ketiga Tahun Baru Cina kerana dikhawatiri akan berlakunya pergaduhan. Mereka juga dilarang mengeluarkan kata-kata kesat dan kasar kerana ia akan merosakkan keharmonian sepanjang tahun. Dan yang keempat, pantang larang semasa makan. Mereka yang ada luka di badan tidak dibenarkan makan udang dan ketam. Mereka juga tidak dibenarkan bercakap dan membuat bising seperti mengetuk pinggan semasa makan. Adat-adat kaum India. Dari segi perkahwinan, antara adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu termasuklah menyerah sebiji kelapa yang dilubahkan di bahagian atasnya, menuang air susu ke dalamnya, memberi sirih, mencium dan membasuh kedua tapak kaki ibu bapa, memberi doti kepada bapa mertua serta sari kepada ibu mertua dan juga wang. Manakala dari segi kematian, mereka mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah ibarat tidur dan mereka akan bangun selepas tidur. Sarjana India juga mengatakan kematian adalah perpisahan roh dan jasad. Walaupun jasad akan hancur, ia kembali ke alam barzakh. Dalam masyarakat India, mayat akan dibakar atau dikebumikan. Untuk melaksanakan upacara ini, pelbagai adat ditentukan. Pantang larang kaum India ketika tetamu berkunjung ke rumah. Tuan rumah tidak boleh membenarkan tetamu yang pertama kali datang menziarahi melakukan kerja seperti membasuh pinggan. Ini kerana dipercayai akan membawa sial kerana tetamu sepatutnya dilayan oleh tuan rumah. Yang kedua ialah semasa perkahwinan. Jika majlis dilakukan di kuil, maka sayur-sayuran sahaja yang boleh dihidang kepada tetamu dan makanan lain dilarang, terutamanya daging lembu. Yang ketiga ialah perempuan yang mengandung tidak boleh menggunakan pisau atau benda-benda yang tajam terutamanya dibuat daripada besi kerana dikhawatiri boleh menyebabkan kecacatan pada bayi di dalam kandungan. Antara adat resam kaum Kadazan ialah upacara memberi nama. Adat memberi nama dilakukan setelah bayi berumur 8 hari. Anak itu diberi nama sebanyak 2 kali, iaitu nama sementara dan nama sebenar. Upacara rasmi memberi nama dilakukan pada hari ke-8. Dinamakan upacara Mat Sapi atau Mat Sopik. Keluarga jiran dan orang kenamaan dijemput hadir untuk menentukan nama anak tersebut. Adat majlis perkahwinan. Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada pelbagai jenis makanan, alat untuk adat istiadat dan barang untuk memperteguhkan semangat. Barang hantaran untuk memperteguhkan semangat ini dikenali sebagai tasur. Adat istiadat pula dinamakan tinokul, iaitu terdiri daripada canang, gong dan tajau, iaitu tempayan. Sebuah tajau berisi tapai beras dinamakan lihing. Lihing mesti dibawa pada hari perkahwinan. Lihing ialah tapai yang sudah menjadi arak. Lihing diminum beramai-ramai dalam pesta perkahwinan di rumah pengantin. Pantang larang kaum Kadazan pula ialah pantang larang sewaktu kematian. Pekerjaan menanam padi amat dilarang. Mereka percaya pekerjaan itu hanyalah sia-sia kerana tidak mendatangkan hasil. Selain itu, kemungkinan penyakit akan menimpa mereka. Sebelum roh mendiang dipindahkan ke tempat lain, roh itu masih memerlukan makanan daripada keluarganya. Bahan makanan yang disediakan tidak boleh diusik oleh sesiapa. Jika diusik, seseorang itu akan dikenakan sogit atau denda yang akan dituntutkan oleh ketua masyarakat. Pantang larang sewaktu bersalin. Suami tidak boleh berada jauh di rumah ditakuti gangguan jin atau syaitan. Bayi tidak dibenarkan dibawa ke ruang yang terdedah seperti halaman rumah kerana ditakuti diganggu oleh ruh jahat. Sahabat handai tidak dibenarkan melawat bayi tersebut sebelum upacara memberi nama. Masyarakat Iban juga mempunyai pelbagai adat resam yang masih juga diamalkan sehingga zaman kini. Adat resam kaum Iban secara tradisi, kehidupan masyarakat Iban diatur oleh adat mereka yang amat rapat berkait dengan sistem pertanian berhubung, iaitu padi. Di atas kepercayaan kepada semangat padi yang telah memberikan rezeki kepada mereka, maka pada 1 hari bulan Jun, sambutan Hari Gawai Daya akan diraikan di sepanjang tahun. Seterusnya, buah kumbu dikatakan mempunyai kuasa dan dijadikan bahan penting di dalam upacara-upacara seperti perubatan, gawai dan seumpamanya. Ia dibuat daripada benang yang ditenun dengan pelbagai motif atau corak yang sangat unik dan menarik. Namun pada masa
masa sekarang, penggunaan pok umbu ini adalah sebagai hiasan dan merupakan hasil tarian yang sangat unik bagi masyarakat Iban. Adat rasam ini juga dianggap sebagai pantang larang menurut kepercayaan mereka yang tersendiri. Antara contoh mereka ialah menguruskan kandungan dan adat sewaktu kematian. Dari segi menguruskan kandungan, suami isteri tidak boleh menggali parit di kawasan padi atau di mana-mana sahaja. Tidak boleh menyiang daging, membunuh binatang dan menanam pokok pisang. Semua pantang larang ini diamalkan untuk menjamin kesempurnaan fizikal bayi yang akan lahir dan juga menghalang kuasa-kuasa gaib yang tidak diingini daripada mengganggu bayi tersebut. Akhir sekali, pantang larang sewaktu kematian untuk tidak berbuat bising, dilarang berhias dan memakai barang kemas. Terdapat dua objektif daripada kajian pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia berdasarkan adat dan pantang larang pelbagai kaum di negara ini. Antaranya adalah untuk mendalami variasi dan kepelbagaian budaya dan adat resam dalam etnik di Malaysia mengikut pantang larang etnik dan kaum tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengkaji pengadaptasian dan penerimaan masyarakat terhadap adat dan pantang larang yang ganjil bagi kaum lain. Secara kesimpulannya, adat dan budaya sesuatu kaum adalah berbeza yang telah diturunkan daripada nenek moyang masing-masing. Namun, ada juga beberapa perubahan yang berlaku disebabkan asimilasi kaum masyarakat majmuk di negara ini. Sungguh pun begitu, setiap pihak perlu cakna dan tidak menghakimi secara melulu di perasaan canggung terhadap budaya masyarakat lain bagi memantapkan Kesepaduan Nasional Malaysia.